Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam channel Ustaz Taqiyuddin dan Cikgu Adiana. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk tajuk Akhlak Islamiyah siri yang kedua. Anak-anak yang dikasihi sekalian, jom bersama-sama Ustaz untuk sama-sama kita menelusuri dan mengambil kefahaman untuk tajuk Akhlak Islamiyah ini. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca dahulu doa agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu serta diberikan kefahaman insya-Allah. Mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, baik, untuk tajuk kali ini kita akan meneruskan untuk tajuk yang kelima, iaitu Akhlak Islamiyah, dan kita masuk kepada subtopik yang ketiga, iaitu Mahmudah, Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madmumah. Dan yang keempat, subtopik 5.4, cabaran pembinaan Akhlak Islamiyah. Pertama, kita mengambil kefahaman untuk maksud daripada mahmudah dan juga madmumah. Akhlak mahmudah ialah perbuatan terpuji menurut pandangan akal syariat Islam. Akhlak mulia ini adalah natijah iman yang sebenar. Manakala akhlak madmumah pula ialah akhlak tercela atau akhlak buruk yang merupakan sifat-sifat yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, mahmudah membawa maksud terpuji dan madmumah membawa maksud tercela. Jadi maksud kepada dua kalimah ini anak-anak kena faham dan jelas untuk setiap sifat mahmudah dan juga sifat madmumah. Baik, antara sifat-sifat mahmudah iaitulah taubat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih kepada Allah, redha, mengingati mati.
Ini antara sifat-sifat mahmudah, ya, daripada banyak lagi sifat mahmudah yang lain. Baik, kita tengok huraian satu persatu bagi setiap sifat mahmudah ini. Baik, pertama taubat. Taubat iaitu kembali kepada Allah. Ada 3 perkara syarat taubat. Ada 3 syarat taubat. Taubat yang diterima ialah taubat yang dibuat sebelum nyawa sampai ke halkum atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Masalah yang menghalang seseorang dari bertaubat ialah kerana maksiat. Itu sudah menjadi kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Seterusnya takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah kerana melakukan dosa atau kerana mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha perkasa. Perasaan takut itu perlulah disertakan dengan pengharapan kepada Allah agar diberi rahmatnya atas keyakinan kepada keadilan dan sifat kasih sayangnya yang maha luas. Setengah yang ketiga, zuhud. Bencikan dunia dan berpaling daripadanya. Ada ulama mengatakan zuhud bermaksud menyimpan barang sekadar memenuhi keperluan sahaja. Perbezaan antara zuhud dan fakir. Zuhud ialah terasing daripada dunia kerana taat tetapi dia mampu. Fakir ialah terasing daripada dunia ketika dia gemar kehidupan yang penuh kesenangan tetapi tidak mampu. Jadi zuhud ini membawa maksud yang lain, iaitulah bersederhana dalam kehidupan. Kemudian sabar. Sabar ialah menahan diri daripada marah pada sesuatu perkara yang tidak disukai dan menahan lidah daripada mengadu kepada selain daripada Allah. Sabar ada 3 peringkat. Peringkat tinggi, pertengahan dan rendah. Baik, terus syukur. Syukur ialah apabila seseorang hamba menerima segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya kepada perkara yang baik. Cara bersyukur juga ialah dengan cara mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur tidak sempurna melainkan orang yang melakukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab yang lain. Yang seterusnya ikhlas. Ikhlas ialah sifat mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ketaatan. Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas ada 3 rukun. Pertama asal, yang kedua hakikat dan yang ketiga kesempurnaan. Seterusnya tawakal. Sifat tawakal adalah percaya dengan Allah dan yakin setiap qada itu ditetapkan olehnya. Setiap qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan kepada orang yang bertawakal akan diberi pertolongan dan keselamatan. Rukun tawakal ada 3. Pertama tauhid, mengesakan Allah. Yang kedua perbuatan dan yang ketiga pekerjaan. Seterusnya kasih kepada Allah. Orang yang beriman sentiasa mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama bersepakat bahawa kasih kepada Allah dan Rasul adalah perkara fardu. 2 perkara yang menyebabkan kita perlu kasih, iaitu berbuat kebaikan. Seterusnya redha dengan qada. Bermaksud gembira dengan segala yang dikehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyangkal segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mematuhi ketetapan Allah tentang halal dan haram. Tidak mempersoalkan ketentuan Allah tentang sesuatu apapun. Yang seterusnya mengingati mati. Sentiasa mengingati mati adalah penyebab untuk menambah dan memperbanyakkan amal ibadah serta penyebab bagi mengurangkan keduniaan. Lalai daripada mengingati kematian menyebabkan seorang itu panjang angan-angan dan kasih pada dunia serta jahil tentang ilmu. Mengingati mati menjadikan seorang hamba sentiasa bersedia. Baik, demikian anak-anak yang dikasihi sekalian, beberapa sifat mahmudah
yang diterangkan agar kita semua dapat mengikuti, dapat menerapkan dalam diri kita sifat mahmudah tersebut. Baik, kita berpindah kepada sifat madmumah. Baik, sifat madmumah adalah lawan daripada sifat mahmudah tadi. Baik, di sini ada beberapa disenaraikan sifat madmumah, antaranya banyak makan, banyak berkata-kata, marah, kedekut, bangga diri, cintakan dunia, besarkan diri, ujub, riak. Baik, kita pergi satu persatu bagi sifat madmumah yang disebutkan sebentar tadi. Pertama, banyak makan. Kekenyangan menyebabkan tiada kenikmatan dalam mengerjakan ibadah, menambah keinginan nafsu, hilang rasa kasihan kepada orang miskin, lemah untuk mengingat ilmu. Banyak berkata-kata. Apabila seseorang banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Menyebabkan hati menjadi gelap, menyebabkan hati mati. Marah. Marah adalah sifat tercela yang membawa banyak kebinasaan. Marah mendorong anggota zahir untuk memukul, memaki, membunuh, berdendam dan sebagainya. Seterusnya, kedekut. Asal bagi sifat kedekut adalah seseorang yang kasih dengan hartanya. Harta itu tidak dicela semata-mata. Sebaliknya, yang dicela itu adalah harta yang melalaikan daripada beribadah. Seterusnya, bangga diri. Orang yang mahu mendapat pengaruh dan ketinggian. Maksudnya, sifat bangga diri tidak akan mendapat nikmat di akhirat. Sebenarnya, cintakan dunia. Keduniaan ialah perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada kematian. Cintakan dunia adalah kelakuan yang dicela oleh syarak. Ia adalah tunjang bagi segala kesalahan. Seterusnya, besar diri. Sikap membesarkan diri itu adalah apabila seseorang melihat dirinya melebihi daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Dia melihat orang lain lebih hina daripadanya. Ini takabbur, membesarkan diri. Seterusnya, ujub, merupakan sifat kagum terhadap diri sendiri, seperti berbangga dengan ilmu dan ibadahnya serta tidak takut akan kehilangan nikmat dan melupai bahawa segala pemberian itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, riak. Maksud riak ialah seseorang beribadah bagi mendapatkan manfaat dunia. Para ulama sepakat mengatakan riak adalah syirik kecil. Baik, maksud lain bagi riak iaitulah melaksanakan satu ibadah agar dilihat oleh orang lain dan diberikan pujian oleh orang lain. Baik, demikian beberapa sifat madmumah yang tersenarai di sini agar kita semua menjauhi daripada bersifat dengan sifat-sifat mazmumah tersebut. Kita berpindah kepada cabaran pembinaan akhlak 5.4. Baik, antara cabaran dalam pembinaan akhlak mahmudah atau akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang pertama, kejatuhan imej guru. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya, gaya kehidupan semasa, cabaran daripada pihak ibu bapa dan penjaga, cabaran di sekolah, perbezaan pemikiran, sikap, nilai dan amalan, pengaruh budaya asing. Baik, yang pertama, kejatuhan imej guru. Terdapat kes-kes keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan para guru. Selayaknya para guru memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Akan tetapi kerana runtuhnya akhlak dan imej guru ini sebagai cabaran kepada para guru dalam membina akhlak mahmudah dalam kalangan pelajar. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Masa bersama rakan lebih banyak berbanding dengan ibu bapa di rumah. Pemilihan rakan yang perlu didekati amat penting. Dan rakan ini akan mempengaruhi diri seseorang. Karena disebutkan tadi bahawa rakan adalah yang paling lama. Lebih banyak seseorang itu bersama rakannya lebih banyak berbanding dia berada di rumah. Yang ketiga, gaya hidup semasa.
Dunia tanpa sempadan yang mana pelajar boleh akses informasi yang negatif. Perbanyak aktiviti fizikal yang berfaedah selaras saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabaran daripada pihak ibu bapa, kelalaian membentuk anak dan menyerahkan semata-mata kepada pihak institusi pendidikan. Yang kelima, cabaran di sekolah. Kemampuan institusi pendidikan dari sudut kawalan, penguatkuasaan dan hukuman yang terhad. Ia memberikan kesan kepada penguatkuasaan disiplin dan akhlak pelajar secara umumnya. Yang keenam, perbezaan pemikiran, sikap, nilai dan amalan. Perbezaan persekitaran tempat remaja membesar, latar belakang seperti pendidikan keluarga, kejiranan, faktor-faktor kemiskinan setempat dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengaruh budaya asing, berlaku pergaulan bebas, pengaruh hedonisme, yakni hiburan yang melampaui batas, membentuk remaja yang hanya mementingkan keduniaan. Baik, demikian anak-anak, para pelajar yang dikasihi sekalian, dua subtopik yang kita pelajari pada kali ini, iaitulah sifat mahmudah dan sifat madmumah. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita dan menghindarkan sifat-sifat madmumah daripada diri kita. Kemudian pada skop atau subtopik yang ke-5.4, cabaran pembinaan akhlak, agar kita dapat berusaha untuk menerapkan nilai-nilai atau akhlak yang mulia dalam diri kita walau di mana saja kita berada, agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi demikian untuk pelajaran kita pada kali ini, iaitu akhlak Islamiyah dalam subtopik akhlak mahmudah dan madmumah serta cabaran pembinaan dalam pembinaan akhlak Islamiyah. Jadi demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, marilah sama-sama kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.